Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dan juga Sugita Chandran. Pada 13 Julai 2021 bersamaan dengan 3 Zulhijjah, kami harapkan kepada anda yang bekerja dari rumah ataupun perlu keluar bekerja supaya anda dapat menempuhi cabaran dengan berjaya. Rasa semangat tu. Baik Hawa, dan mungkin semalam lah Hawa kan ada dalam kalangan mereka mengalami Monday Blues, terutamanya peminat-peminat bola sepak. Mungkin anda di rumah pun turut serta bersama dengan suami anda ke anak-anak anda menonton perlawanan semalam, terutamanya penyokong-penyokong England yang mungkin mengalami Monday Blues yang lebih sedikit. Extra sikit, ya. Kami berharap mood anda sudah kembali pulih dan hari ini mood anda pun bertambah baik. Dan bercakap mengenai mood yang kembali pulih, saya kira kami di WHI dan anda semua di rumah juga sentiasa mendoakan supaya situasi di seluruh negara pun kembali pulih, supaya kita semua boleh menjalani kehidupan kita seperti biasa, seperti normal kita, dan mungkin tak nak normal baru ini. Ya, betul. Pastinya semua amat dalam keadaan berjaga-jaga sekarang ini. Tidak ada siapa pun mahu dijangkiti daripada virus COVID-19. Sebab itulah seringkali kita ingatkan kepada anda dan juga kita sesama kita sendiri untuk patuh kepada SOP dan untuk ada rasa bertanggungjawab setiap masa. Kalau ada simptom-simptomnya, segera dapatkan swab test ataupun dapatkan konsultasi ataupun nasihat daripada doktor. Ya, betul. Dan sentiasa ambil tahu apa keadaan sekarang di negara kita, dan kami ingin memberikan anda sedikit update. Seperti mana yang anda tahu, mungkin bilangan kes sekarang ini yang dicatatkan setakat semalam adalah sebanyak 8,574 kes baharu, dan kalau kita lihat taburan kesnya, Selangor masih lagi mencatatkan jumlah kes yang tertinggi, ya Hawa? Ya, pastinya jika anda mempunyai apa-apa soalan berkaitan dengan COVID-19, jika anda mahu mengetahui adakah simptom-simptom ataupun gejala yang anda sedang alami berkaitan dengan COVID-19, anda boleh hubungi talian 013-927-9454 atau 0109699435. Di situ anda boleh bertanya segala kegusaran dan juga bertanyakan pendapat tentang apa yang dihadapi anda, ataupun nombor hotline-nya adalah 0377239300 seperti yang anda dapat lihat di kaca TV. Ya, betul tu Hawa. Yang penting kita ambil tahu dan bertanya kalau kita tidak tahu, kerana semalam saya mendapat mesej, saya kira ramai semua orang dapat mesej pada MKN, jangan sebarkan maklumat palsu. Pastikan maklumat yang anda sebarkan itu sahih, baru anda berkongsi dengan sesiapa. Sebab kadang-kadang ialah kita teruja bila dapat berita, kita terus ingin berkongsinya melalui WhatsApp ataupun laman-laman sosial kita. Yang penting pastikan maklumat yang anda kongsikan itu sahih. Dan bercakap mengenai COVID ni Hawa, pagi tadi, dalam pukul mungkin 5 pagi tadi, saya ada bermimpi kerana saya masih lagi... ingat mimpi awak? Ingat. Saya berkongsi dengan rakan tadi. Saya masih lagi menunggu tarikh untuk mendapat vaksinasi. Sehingga kan saya mimpi yang saya sudah mendapat vaksinasi. Dalam mimpi saya, dan lengan kiri saya ni lebam disebabkan vaksinasi. Mesti tak sabar nak kena vaksin. Ya, tak sabar. Jadi dah ada tarikh dia Sugi? Masih lagi menunggu. Itulah saya kata, masih lagi menunggu sehingga saya mimpi. Dan mungkin anda di rumah sudah pun mendapatkan vaksinasi anda. Bagus, kami mengucapkan tahniah kerana anda telah melakukan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Dan di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda inisiatif daripada Nestle Malaysia bersama dengan Media Prima, di mana mereka menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksin COVID-19. Jadi marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga
keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini, dan kita ada sesuatu istimewa untuk anda di rumah. Jadi jom kita saksikan VT ini. Bersama, kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Okey, baik, itu dia sedikit pesanan buat anda. Jadi yang belum lagi mendaftar, jangan was-was, terus ke MySejahtera. Dan anda di rumah, mungkin ibu bapa anda belum lagi, anda boleh menolong mereka melalui aplikasi MySejahtera. Letakkan mereka sebagai dependent anda. Ya, sama-sama kita nak ke fasa seterusnya dan sama-sama kita nak putuskan rantaian COVID-19. Ya. Baiklah, kepada anda penonton setia WHI, pastinya tahu setiap kali hari Selasa kita akan bawakan menu masakan yang dapat memberi inspirasi kepada anda. Tetapi hari ini pastinya lebih memberi manfaat. Pastinya pada waktu-waktu pandemik COVID-19 ini, kebanyakan daripada kita mahu lebih jimat berbelanja, takut untuk berbelanja berlebihan dan hanya masak hidangan yang ada di rumah sahaja. Ya, betul. Tetapi sebenarnya kita boleh pelbagaikan, variasikan masakan di rumah berdasarkan apa bahan-bahan kering yang ada kat rumah tu. Dan itulah topik kita pada hari ini. Menu masakan berasaskan bahan kering. Saya kira ada macam-macam yang boleh kita sediakan, menu-menu menggunakan makanan kering. Kalau biasa ialah ikan bilis, ikan kering, sotong kering. Tapi mungkin anda di rumah pun ada sesuatu menu istimewa yang boleh anda kongsikan bersama dengan kami. Anda bolehlah terus ke Instagram ataupun Facebook WHI dan kongsikan resepi anda. Manalah tahu kalau sempat kami boleh berkongsi resepi anda bersama dengan penonton-penonton lain yang sedang menonton. Ya, saya tengok resepi-resepi kat sini, saya pun teruja nak bersihkan ke penonton. Lapar sebenarnya. Baiklah, kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini dengan menu makanan kering. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hasil lautan sememangnya memberikan 1000 limpahan rezeki buat mereka yang bijak mencari peluang. Walaupun berbau, ia sentiasa dicari. Makanan kering seperti ikan masin, sotong kering, bekasam sememangnya ada tarikan dan penggemar tersendiri. Apatah lagi jika ia mempunyai kualiti yang baik. Bagi kebanyakan orang, baunya kurang menyenangkan dan kalau boleh mahu dihindarkan. Namun, untuk peminat makanan kering ini, ia biasanya dijadikan hidangan sampingan untuk menaikkan selera makan. Seperti yang anda lihat, di hadapan saya ni adalah menu saya untuk makan tengah hari, iaitu ikan masin gelama belah. Ikan masin gelama belah ni selalu kita buat goreng sambal ataupun kita buat dengan masak asam, ataupun selalu kalau kita dekat kampung kita selalu makan dengan pulut ikan masin dan juga kelapa. Tapi kalau macam saya, cukup ikan masin ni dengan sambal sikit dengan nasi putih memang terbaiklah. Memang terbaik. Sedap tengok Syifa makan. Itulah penolong penerbit kita pada hari ini, Syifa, yang menyediakan laporan berikut. Sehingga kan abang kameraman kita pun terbaik katanya. Okey, baik. Menu-menu kering saya pasti. Tadi kat Facebook saya sempat baca ada yang komen berkata ikan bilis mata biru yang rangup antara kegemarannya. Wow. Itu kualiti yang terbaik tu, yang mata biru tu. Saya tahu kalau mak saya kalau orang pergi Pulau Pinang ataupun kalau kita sendiri yang pergi, dia selalu kirim ikan kering sebab katanya di situ dapat yang lebih berkualiti. Kalau saya dekat kampung kat Langkawi, situ memang banyak ikan bilis. Tapi jauh lah kan. Buat masa sekarang kita makan apa yang ada di sekitar kita dahulu. Okey, baik Hawa. Ada pelbagai resepi ataupun menu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Okey, ada dua berbaju merah dan satu bertudung biru. Okey, yang sebelah kanan atas tu kita bersama dengan Chef Zam Akmal, pemilik bersama Mad About Cake. Hello Chef, apa khabar? Hello, Assalamualaikum. Khabar baik, sejuta. Selamat tengah hari, lama tak Chef. jumpa. Lama tak jumpa. Chef sihat ya?
Alhamdulillah bertambah-tambah sihat kat rumah ni. Okey, baik, kita juga bersama dengan Puan Encik Balkis Muhammad Soib selaku pengusaha Putra Afiq Global. Minta maaf, Puan Balkis Muhammad Soib selaku pengusaha Putra Afiq Global Sendirian Berhad dari Perak. Hello, Assalamualaikum Puan Balkis. Hai, waalaikumsalam. Sihat ya? Menarik tengok menu yang bakal dikongsikan selepas ini. Baik, kita juga bersama dengan Puan Rahimah Muhammad Abdul Manan, pengusaha sambal ikan bilis Wan. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sihat. Okey, baik. Ketiga-tiganya akan berkongsi pelbagai resepi menggunakan makanan kering. Jadi kita nak mulakan dengan Chef Zam dahulu. Chef Zam ada menu yang boleh dikatakan seimbang lah. Ni healthy, sihat dan juga ada rasa, ada kicknya lah. Salad mangga sotong kering. Wow, Chef. Okey, baik Chef. Kalau biasa cakap mengenai sotong kering ni, ramai juga yang suka. Tapi mungkin biasanya kita pilih ikan kering. Tapi bagi Chef sendirilah nak membuat salad mangga menggunakan sotong kering. Idea ni dapat dari mana, Chef? Okey, dia bila orang cakap sebab saya bukan pengusaha makanan kering, saya adalah pemakan kepada makanan-makanan kering ni. Bila kita cakap pasal sotong kering, normally kita akan ingat kita nak buat sambal, betul tak? Sambal nasi lemak. Semua masakan Melayu. Hari ini kita cuba buat lain sikit lah. Tapi biasa kita akan buat salad mangga tu kita akan letakkan dengan sotong kering. Sotong kering ni biasanya bila dia keringkan, dia kena, cuma dia ambil masa kita nak kena rendam dia dengan kadang kita gunakan air abu ataupun kita guna baking soda. Kalau macam saya gendam dengan air panas, saya letakkan dengan baking soda tu semalaman, baru kita boleh makan dia. Ini kalau sotong kering ni, kalau yang resepi saya buat ni, dia ambil masa sikitlah semalaman, nak kena rendam dulu sotong tu supaya bila kita masak tu jadi lagi sedap. Tapi resepi yang ni, macam kat dia ala-ala macam kerabu mangga campur dengan sotong kering. Okey. Kerabu mangga tu, Chef, mangga tu kita pakai yang muda ke ataupun yang dah masak sikit? Yang mana sedap kalau nak buat salad mangga ni? Okey, biasa kalau kita buat salad mangga, kita gunakan mangga yang muda. Okey, tapi kalau untuk resipi hari ini, mungkin saya tersilap beli mangga sebab di luarnya nampak hijau tapi dalamnya dia dah hampir sedikit masak. Tapi dia okey, dia selagi mana kalau mangga tu bukan dah betul-betul masak, as long dia masih ada kerasa rangup tu, okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita makan kerabu mangga, kena ada rasa masam-masam. Kalau dia manis tu, nanti dah jadi terlalu manis pula. Ya, betul. Okey, baik. Dan Chef, mungkin Chef boleh kongsikanlah antara bahan lain yang digunakan untuk membuat salad mangga kerabu sotong kering ni. Okey, bahan-bahan yang kita gunakan mudah je. Kalau kita buat macam salad ni, normally kita akan gunakan serai sedikit, ada bagi rasa aroma. Kalau nak rasa pedas, kita boleh letakkan cili padi ataupun kalau tak nak terlalu pedas, guna lada merah. Kemudian kalau bahan yang lain macam sotong kering ni, sebab dia dah ada rasa yang yang kuat, so kita tak perlu gunakan macam nak campur udang kering, nak campurkan bahan-bahan lain tu, kalau boleh kita cuba elakkan. Sebab kita nak ada satu je flavor yang kuat kat situ, so saya gunakan sotong kering. Bahan-bahan lain tu basic je, macam kalau kita gunakan sos pelam, kemudian kita gunakan sos ikan untuk sebagai dia punya sos lah. Okey, baik. Okey, Chef, pastinya ada yang dah berpengalaman masak soto kering ni, tapi ada yang belum. Baru nak belajar daripada Chef Zam hari ni. Mudah tak sebenarnya kalau kita nak masak sotong kering ni? Okey, saya jujur dengan Aura dengan Sugita, saya pun sebenarnya tak berfamiliar sangat nak masak sotong kering ni, tapi bila disuruh panggil saya terjebak lah. So bila terjebak tu rasanya macam mana nak buat nak masak ni. Saya percaya ramai je orang yang mungkin tak berapa aware macam mana nak guna sotong kering ni. Sebenarnya macam saya cakap tadi, sotong kering ni dia ada banyak saiz. Banyak saiz satu, lepas tu dia cara nak pakai dia, kita kena rendam dia. Okey, dia ada beberapa cara. Kalau orang dulu dia guna air abu. Ini kalau kita kalau tengok dekat mana-mana pun dia akan cakap gunakan air abu. Tapi kalau tak ada air abu, kita boleh je rendam dengan air panas semalaman. Dia ambil masa. Kadang-kadang ambil sampai 2 hari pun ada orang yang rendam sotong kering ni untuk dapatkan dia punya tekstur lebih kurang dalam 2 hari. Tapi tengok kepada jenis sotong kering yang kita beli. Kalau macam resepi saya hari ni, kejap lagi saya gunakan sotong yang bersaiz kecil tapi dia tak adalah macam sotong kembang yang kita buat sambal tu. So cara nak guna dia senang je. Yang saya pakai adalah saya rendam. Kat rumah saya tak ada air abu sebab PKP ni nak pergi cari tiba-tiba dah malam kedai dah tutup. So apa yang saya buat, saya rendam dengan air panas semalaman. Saya letakkan kat rumah saya sebab saya baking, saya ada baking
soda. Saya letakkan lebih kurang dalam 2 sudu baking soda. Saya biarkan dia semalaman. So bila pagi besok dia dah start lembut tu, apa yang kita perlu bersihkan sotong tu. Kulit-kulit dia, buangkan dia punya tulang tu. Biasa tulang dia tu masih ada lagi. So kita bersihkan, barulah kita masak ikut apa jenis menu yang kita nak masak lah. Okey. Baik, dan tapi chef sendiri biasa menggunakan sotong kering ni, apa antara menu lain yang chef sediakan selain daripada salad mangga sotong kering? Okey, kalau sotong kering ni ada 2 je lah. Satu lagi sama ada kita bakar, makan macam tu je. Ataupun satu lagi biasa kita orang buat adalah sambal. Ini 2 benda yang memang tak boleh lari lah. Cakap sambal, makan dengan sambal nasi lemak. Itu pun dah okey. Ataupun macam tadi makan nasi putih, letak ikan kering, betul letak sambal, letak kicap sikit. Pada saya itu dah terbaik lah tu maksudnya. Okey. Bagi chef sendiri kan, lauk lain apa yang sesuai lagi nak makan dengan kerabu mangga sotong kering ni? Okey, yang bestnya kalau pasal salad mangga sotong kering ni yang saya nak share sekejap lagi. Anda boleh makan macam tu je. Sebab kadang-kadang ada orang yang mungkin tengah berdiet, mungkin tak nak makan nasi, mungkin dia nakkan something yang orang cakap nak kata healthy, tak adalah orang cakap healthy sangat. Tapi bahan-bahan yang kita gunakan tu, banyakkan dia adalah nutrisi dia lebih tinggi. So anda boleh je makan salad tu macam tu. Ataupun anda nak makan dengan, nak balut dia dengan wrap ke, anda nak buat dia macam popia Vietnam roll ke, boleh dipelbagaikan. Selain kalau tak nak letak kalau nak letak mungkin nak letak udang, nak letak bahan-bahan lain selain pada sotong kering pun boleh. Tapi the best kalau saya gatah macam tu pun memang dah sedap dah. Tapi chef nak tanya jugalah. Sebab bila buat salad ni dia kena ada balance lah. Dia kena seimbang kan rasa masam dia dengan masinnya. Jadi bagi chef sendiri untuk satu pinggan salad mangga kerabu sotong kering ni, berapa keping sotong kering yang chef gunakan dan macam mana cara chef potong? Adakah chef juga akan taburkannya di atas salad tu? Okey, kalau macam salad mangga ni, normally kalau seorang makan tu kalau yang saiz kecil sotong kering tu lebih dalam 2 keping cukuplah. Tapi kalau yang jenis nak makan banyak tu lebihlah sikit. Tapi sotong kering ni dia yang dalam resipi yang saya gunakan, saya akan gorengkan dulu selepas kita dah rendam tu. Tapi tips dia nak goreng sotong kering ni, ini tips yang saya belajar lah hari tu yang bila dia minta iaitu bila kita dah rendam sotong kering, sotong tu dah menyerap air. So apa yang kita kena pastikan, kita kena serap air itu menggunakan tisu supaya dia betul-betul kering sebelum kita goreng. Kalau tidak apa akan jadi, kita akan berperang di depan kuali. Saya lari banyak parut ini. Wanita yang takut kepada minyak panas. Ini tips, keringkan betul-betul. Tapi kalau tak nak kena mengecik-ngecik minyak panas tu, apa yang anda boleh buat, sotong kering tu anda boleh bakar dalam oven ataupun air fryer pun boleh. Tapi make sure bila kita rendam tu keringkan dia betul-betul baru kita goreng. Kalau nanti mengecik-ngecik. Itu tips dia daripada Chef Zam. Untuk demo yang pertama. Seterusnya ada resepi tahu bunga ikan kering. Ini dua-dua bahan bahan kering. Tahu bunga udang kering. Baik Chef, keistimewaan menu ni dari mana Chef dapat inspirasinya? Okey, kalau saya tanya Hawa dengan Suji pernah tak makan orang cakap bergedil sekarang kan yang dulu kan famous kan bergedil yang makan dengan kicap. Okey. Ini kita resipi ni dia lain sikit. Kita olah sikit menggunakan tahu kering dengan udang kering. Kat sini saya gunakan tahu putih dengan tahu telur tu. Saya blend dengan udang kering lebih kurang setengah jam. Kemudian kita letakkan pula telur. Blendkan bahan-bahan ni sehingga dia hancur dan lumat. Kita nak buat dia macam paste. Dia memang akan jadi macam makanan bayi tu, lembik. Jangan risau. Jangan takut. So kita akan campurkan pula bahan-bahan yang kat sini. Saya gunakan bawang besar. Kalau anda nak letak cendawan pun boleh. Kat sini saya letakkan capsicum nak bagi ada colour kuning kan. So letakkan daun sup. Betul kalau nak pedas sikit, Hawa dengan Suji boleh letak boleh letak cili padi. Tapi kat sini saya pakai lada merah. Letakkan sikit tepung jagung. Letak lada hitam. Okey, dia tak perlukan garam sangat sebab kita dah guna udang kering. Udang kering memang dah ada rasa masin. So kita tak perlu garam. Tapi bergantunglah kepada taste masing-masing. So bila kita buat ni, kalau tahu kering ni, tahu tak biasa kita buat untuk mi kari tu kan? So kita akan belah bahagian atas dia macam X, kita keluarkan isi tahu kering tu, tapi kita jangan buang isi dia tu. Dia lagi kita masukkan dalam adunan yang tahu tadi tu. Kita pusingkan dia, telangkupkan dia, so dia akan jadilah ala-ala bunga teratai macam itulah, lebih kurang. Cantik je Chef potong. Ini hasil tangan orang lelaki lah, asal sikit. Kemudian kita apa yang boleh buat, kita letakkan udang kering yang seketul-seketul, bila kita makan tu baru ada rasa yang lebih kuat. So kita sumbat je yang tahu yang kita dah blend tadi ke dalam tahu kering tu.
dia ala-ala macam dimsum tau. Kita macam buat dimsum. Kemudian kita kena kukuskan dia selama 20 minit. Bila dah kukus tu nanti kita akan nak goreng dia pula sebab nak buat macam ala-ala bergedil tu. So apa yang kita perlu buat, biar dia sejuk sekejap tahu tu. Kemudian kita akan celupkan dalam telur. Macam biasa kita gorengkan. Okey, tips nak goreng dia kat sini, saya gorengkan bahagian yang terbuka tu dulu. Okey. Sebab takut dia terkeluar. So bila dah celup tu dah gorengkan, tak perlu lama dah. Orang cakap goreng sekejap je sebab dia dah kukus tadi tu. Kemudian kalau nak ada bersarang-sarang macam kalau makan ada sarang telur tu, hayunlah tangan tu dengan telur kat atas kat kuali tu jadilah dah angkat makan dia tu. Makanlah dengan sos Thai ke, kalau nak makan macam saya orang Johor, saya makan dengan sambal kicap. Ini memang terbaik. Kalau sebelum ni asyik makan tahu bergedil daripada kentang. Yang ini mungkin kalau kat rumah ni nak buat, boleh juga nak buat bisnes, tak ada masalah. Gunakan resepi ni menggunakan tahu dengan udang kering. Tapi kalau nak ganti ayam ke pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Bijak chef. Saya nampak inovasi tu, kreatif chef guna tahu, chef jadikan dia dalam bentuk bunga dan cara gorengnya tu. Kalau saya chef, saya masuk je macam tu. Tak tahu pula saya kena masukkan dia bahagian atasnya dahulu. Okey, tapi chef dah kongsikan macam mana nak buat dan segalanya. Bila kita gunakan untuk adunan itu sendirilah chef kan, mungkin ada yang nak jadikan dia rasa kari-kari sikit ke, ada rasa lain. Boleh tak chef? Ataupun pernah chef sendiri cuba masuk perasa lain? Okey, boleh. Sebab dalam masakan ni saya suka mencuba. Tapi saya belum cuba lah. Mungkin kejap lagi saya cuba letak kari ke sebut-sebut, rempah-rempah. Kalau nak lagi pedas mungkin kita boleh olah sebab kalau kita letak kari dia mungkin akan rasa macam ada rasa otak-otak sikit. Mungkin kita boleh mengolah. Tapi orang cakap kalau terutamanya kalau orang yang nak buat bisnes lah, mungkin sekarang ni banyak orang nak buat bisnes daripada rumah. Resipi-resipi macam ni kita kalau boleh cuba 2-3 kali, 5-6 kali dulu. Bila kita puas hati baru kita start menjual. Jangan cuba sekali rasa dah puas hati, itu nanti agak susah. So kalau macam resipi tadi tu, itu antara mungkin barulah yang anda boleh cuba sebab sebelum ni asyik kentang pun dah naik harga. So cuba pula buat resipi macam ni. Tapi kalau orang yang vegetarian, kalau nak gunakan udang kering, boleh gunakan bahan-bahan macam cendawan kering, benda-benda yang lain. Terima kasih chef sebab saya vegetarian. Nanti saya tak cuba, mak saya mungkin cuba. Sebab saya cakap tu, Fani boleh buat. Okey, baik chef. Dan mungkin chef boleh kongsikan juga laman IG chef sekiranya mereka ingin mendapat lebih maklumat lah daripada chef tentang resepi-resepi ni. Okey, untuk resepi-resepi ni saya banyak kongsikan di laman Instagram saya, ZAM.AKMAL. Okey, kat situ saya kongsikan banyak resepi yang mudah yang anda boleh buat kat rumah. Yang macam mungkin KP ni kan asyik duduk rumah kan. Kadang-kadang kita kena masak. Sebab pada saya masak ni terapi, sugi dengan hawa. So dapatkan konten-konten resepi tu, anda boleh cuba buat dekat rumah. Okey, terima kasih Chef Zam. Okey, terima kasih semua. Kita nak pergi ke Perak pula sekarang ni. Kita nak bersama dengan Puan Balkis Muhammad Suib yang akan berkongsikan pekasam. Biasanya pekasam ni kita makan macam tu saja dengan nasi putih. Tetapi menu yang akan dibawakan oleh Puan Balkis ialah nasi lemak pekasam. Puan, dari mana Puan dapat idea nak buat nasi lemak pekasam ni? Okay, by the way, selalu kita makan nasi lemak dengan ikan bilis kan. Ikan bilis, betul, kerang. So, bila dalam keadaan macam ni, kita boleh pelbagaikan menu. Sebab kalau hari-hari menu yang sama je, kita akan bosan juga. So, kali ni cuba resepi pekasam, tapi kita jadikan dia sambal untuk ikan bilis. Untuk nasi lemak. So, kita gantikan ikan bilis tadi, kita gantikan dengan pekasam. So, agak sedap. Agak sedap. Memang sangat sedap. Bila kita makan tu, dia ada dah cukup rasa masam dia tu dah ada, manis dia tu pun dah ada, rasa pedas pun dah ada, nasi pula nasi lemak. So sangat-sangat sedap. Dia boleh buat makan untuk tengah hari, kita boleh makan ikan pekasam tu macam biasa. So kalau kita nak buat untuk makan malam, kita boleh buat dengan nasi lemak, makan pagi dengan nasi lemak. Inilah saya rasa macam dia macam selalu orang buat dengan ikan talang kan, ikan masin, makan dengan sambal. Tapi kali ini kita cuba untuk buat pekasam tu dijadikan sambal untuk nasi lemak. Okey. Tapi nak tahu jugalah Puan, setakat ni macam mana penerimaannya nasi lemak perkasam ni? Sebab tak selalu kot orang dapat makan nasi lemak perkasam ni. Alhamdulillah so far, sebab bila kita dah rasa memang
sedap, boleh pati cita rasa kita. Alhamdulillah. Makan pun sedap. Berbeza sedikit lah kan daripada apa yang selalunya kita dapat makan. Special sikit lah. Puan Balkis, biasanya kalau ikan perkasam ni ada macam-macam ikan kan yang digunakan. Tetapi pendapat Puan sendiri, ikan apa yang paling sedap kalau kita nak buat perkasam? Tambah-tambah nak makan dengan nasi lemak ni. Ikan loma. Ikan loma, perkasam tu. Ikan loma tu hanya ada dekat Perak je, dekat Sungai Perak. So, kita gunakan ikan loma tu dijadikan perkasam dan bagi saya sebab ikan loma ni dia punya rasa lain. Dia banyak tulang tapi dia sangat gebu. Okey, baik Puan. Itu resepi pertama, resepi nasi lemak perkasam. Ni nak tanya pula nasi goreng perkasam. Yalah, biasa nasi goreng adalah menu paling orang kata mudah. Paling mudah kan? nak buat, terutama yang bujang. Ya. Dan ini tambahannya pula dengan perkasam. Jadi bagi Puan sendiri, bila masak nasi goreng perkasam ni, berapa banyak orang kata perkasam yang digunakan itu supaya nasi goreng tu tak adalah orang kata overwhelming sangat dengan rasa perkasam tu. Okey, macam yang dalam video sekarang ni, kita hanya gunakan dalam 3 ekor ikan perkasam saja yang kita gunakan. Kita potong kecil-kecil, kita masukkan dalam tu. Dia bergantung pada kuantiti nasi yang kita pakai. Kalau nasi tu banyak, kita kena letak banyaklah supaya dia ada rasa. Tapi kalau nasi tu cukup sikit, boleh dalam 2 ekor, 1 ekor pun boleh. Depend pada berapa banyak kuantiti nasi yang kita perlukan untuk masak tu. Okey. Baik, Puan Balkis, biasanya kalau macam Puan Balkis cakap tadi, kalau ikan loma tu banyak tulang kan. Perkasam ni pun kadang-kadang kita sekalikan. Adakah kalau masak nasi goreng ni, tulang dia tu kita dapat rasa ke dia hancur? Dia hancur. Tulang dia hancur. Kalau kita makan tu, tulang dia hancur. Dia, kalau kunyah pun, kita tak rasa pun tulang tu. Okey. Jadi saya kira kalau dah ada sambal perkasam tu, masak nasi goreng perkasam, makan dengan sambal perkasam lagi rasa dia saya kira. Dan mungkin Puan boleh kongsikan antara menu lain yang Puan sendiri selalunya masak menggunakan ikan perkasam ni. Selalu ikan perkasam ni yang kita masak goreng biasalah, goreng campur dengan petai. Ada yang masak ikan perkasam ni buat masak lemak cili api, ada yang buat dengan masak masak black pepper. Banyak menu sebenarnya boleh buat dengan ikan perkasam ni, tapi kali ni kita tunjuk ikan perkasam ni kita masak dengan sambal untuk dijadikan sambal nasi lemak dan kita buat sekali dengan nasi goreng. Kalau kita tengok tadi ada macam-macam, bukan saja ikan perkasam ni Puan, ada daging juga. Betul. Okey, baik Puan Balkis. Boleh kongsikan laman media sosial untuk penonton-penonton WHI nak ikuti Puan di Instagram ataupun Twitter? Okey, boleh. Instagram kita Hakak Manis Global. Boleh search Hakak Manis Global. InsyaAllah nanti keluarlah semua kita punya resepi, kita punya produk dalam tu. Okey, kalau dekat Facebook pula, kita ada Facebook page Perkasam Hakak Manis HQ. So boleh tengok dekat situ kita punya banyaklah kita punya konten, banyak kita punya produk-produk perkasam. Okey, baik. Terima kasih Puan Balkis atas perkongsian. 2 perkongsian yang cukup menarik, terutamanya nasi lemak perkasam. Penonton pun dah dapat inspirasi sebenarnya. Baik, terima kasih Puan dan jaga diri. Okey, sama. Okey, Hawa, 4 resepi sudah pun kita kongsikan bersama dengan mereka di rumah. Ada lagi 2 resepi yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, Hawa, ingin kami kongsikan bersama dengan anda trivia berkaitan dengan makanan kering. Jom kita saksikan. Perkasam, ikan bilis, ikan masin, sotong kering dan juga udang kering merupakan antara hidangan pembuka selera. Meskipun kecil, ikan bilis mengandungi kandungan yang sangat berkhasiat untuk tubuh badan. Satu hidangan 100 gram ikan bilis menyumbang sebanyak 131 kalori, 20.4 gram protein serta omega 3 yang dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung serta baik untuk kesihatan otak. Perkasam pula ialah sejenis makanan tradisi yang terkenal dan tahan lama. Ikan air tawar seperti ikan puyuh,
Tilapia dan sepat selalunya digunakan untuk membuat pekasam. Garam yang digunakan bagi memerap ikan-ikan tersebut turut bertindak mengukuhkan struktur daging ikan agar lebih pejal dan tidak membuatkan ikan pekasam mudah hancur apabila digoreng. Selain itu, tahukah anda pengemilan ikan masin yang kerap dan dalam kuantiti yang banyak boleh memberi risiko berlakunya kanser pangkal hidung? Menurut pakar telinga, hidung dan tekak Universiti Sains Malaysia, Prof. Madya Dr. Irfan Muhammad, kanser nasopharynx merupakan antara kanser tertinggi yang dicatatkan di negara-negara Asia termasuklah Malaysia. Makanan kering favourite saya udang geragau jadikan cucu. So memang seronok makan waktu petang ataupun buat sarapan pagi. Makanan kering ni banyak saya gunakan sebagai penambah perisa dalam setiap masakan, especially masakan Melayu. Favorite makanan kering adalah ikan bilis. Dekat rumah saya memang selalu stock up makanan kering. Contoh dia ikan bilis dengan udang kering. Tu makanan kering yang wajib adalah. Kebaikan makanan kering ni kita boleh simpan dalam durasi 3 hingga 6 bulan. Dia susah nak rosak dan dia juga menyedapkan makanan. Betul. Banyak kebaikan makanan kering ni sebenarnya boleh tahan lama kan, tambah-tambah pada waktu yang kita nak berjimat ni. Sedap pun sedap juga. Betul. Kalau cakap mengenai makanan kering, Hawa, anak buah saya yang kecil tu suka sangat makan ikan bilis. Selalu bila mak saya goreng, bilis. Dia hidup makan je ikan bilis. Dan menu seterusnya ada kaitan dengan ikan bilis juga. Sambal ikan bilis. Siapa yang tak suka kan? Sambal ikan bilis. Makanlah dengan nasi lemak ke, dengan mi goreng ke, memang sedap. Baiklah, untuk berkongsikan resepinya, kita bersama dengan Puan Rahimah Muhammad Abdul Manan. Hello, Puan Rahimah. Hello. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Puan. Puan, kalau kita tengok sambal ikan bilis ni memang merata ada, tapi nak rasa yang sedap tu ada setengah je. Tetapi kita nak tahulah keistimewaan dan keunikan sambal ikan bilis, Puan. Okey, sambal ikan bilis kami kering, dia tidak basah. So dia banyak menggunakan barang-barang kering lah, tak menggunakan barang-barang macam sambal yang basah, tidak. Macam contoh dalam video ni, okey, kita menggunakan cili api, air asam, gula, garam dan Ya, Puan, teruskan. Okey. Dan first kita gorengkan ikan bilis tersebut kan. Bagi dia garing, and then kita toastkan nanti, kemudian kita akan toastkan dia. Selepas toast, then kita tumiskan bawang. Okey, selepas kita tumiskan bawang tersebut dan kita masukkan air asam serta cili dan kita goreng hingga garing. Then selepas dah garing sambal tersebut, baru kita masukkan ikan bilis lah. Macam tu, sebab ikan bilis dia tahan lama. Okey, sambal tahan lama. Dia boleh tahan berbulan, sama ada dia letak di dalam fridge ataupun di luar fridge lah. Betul. Dan dia boleh bawa ke macam travel. Dan boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan pelbagai hidangan, boleh beratah macam tu saja. Okey, boleh makan dengan roti, boleh bagikan boleh jadikan dia perencah spaghetti dan sebagainya lah, nasi goreng macam itu. Okey, baik Puan. Kalau boleh Puan kongsikan sambal yang Puan masak ni, tadi Puan dah kongsikan yang dia kering lah kan. Dan pilihan ikan bilis ni pun ada macam-macam jenis. Kalau Puan sendiri tadi saya lihat ikan bilis yang dipilih tu yang halus-halus. Tapi adakah itu memang pilihan Puan disebabkan rasa ke macam mana tu? Ya, ikan bilis pun main peranan sebab kadang-kadang kalau dia terlalu besar dia akan jadi keras. Okey, dan kalau dia kena ada kecil, yang kecil dan halus lah. Macam tu. Lepas tu kita buat hidangan seperti yang di dalam
Itu kita boleh makan dengan nasi, telur mata dan ulam macam tu. Walaupun nampak ringkas kan, tetapi memang sedap. Tambah makan dengan telur mata lagi. Baik Puan, selain daripada kalau kita nak buat sambal ni kan, ikan bilis kecil-kecil tu sesuai nak masak apa lagi? Resepi apa yang sesuai lagi? Okey, kita boleh buat kerabu. Kita boleh jadikan, kita boleh masak asam, buat ikan bilis masak asam. Selain daripada sambal, kita boleh buat rencah-rencah lauk lain lah, seperti sayur, nasi goreng. Macam saya terangkan tadi, kita boleh jadikan spaghetti, pasta. Kita boleh komunikasikan, kita boleh combine kan. Yang penting setahu saya kalau masak sambal ni Puan, biasa orang masukkan minyak tu lebih sikit kan, supaya sambal tu boleh tahan lama. Supaya kalau nak buat jadi garing tu, okey, kita pastikan minyak kena panas betul-betul lah. Okey, dah minyak dah panas, lepas tu baru kita masukkan ikan bilis. Kita dah masukkan ikan bilis tu, dia punya bila buih-buih tu dah tak ada, maksudnya dia dah garing lah. Sebenarnya yang ikan bilis ni yang penting, yang mustahak ni garing kan, kita nak yang garing, yang crispy. Kita nak yang garing, yang sedap, tahan lama. Baik Puan Rahimah. Dan mudah dimakan kan. Sambal ikan bilis sudah. Sekarang ni kita nak tahu pula resepi gulai ikan kering kurau ni. Kalau boleh Puan kongsikan bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan ikan masin kurau, kita taruh, okey, ni bahan-bahannya. Okey, ikan masin kurau, garam, kunyit, bawang, nenas. Okey, kita campur nenas, serai dan daun kunyit, santan. Macam tu. First kita masukkan bawang lah macam biasa. Okey, kita tak tumis lah, ini tak tumis. Kita masuk macam tu je. Lepas tu kita masukkan cili. Okey, kita dah masukkan cili, kita masukkan serai dan daun kunyit. Lepas tu baru masukkan santan. Dia macam masak gulai biasalah. Ya, betul. Okey, tapi Puan mungkin boleh kongsikan pilihan ikan kering ni, adakah Puan memang selalunya masak guna ikan kering kurau ataupun ikan lain, ikan kering lain ataupun sotong kering, udang kering? Kita suka guna ikan masin kurau sebab ikan masin kurau ni dia tak terlalu masin. Tak terlalu masin sebab dia ada lemak-lemak dia kan. Tapi boleh je kan kalau nak guna ikan bilis ke, nak guna sotong kering ataupun udang kering? Boleh kita jadikan tu salah satu menu lah. Kita masukkan. Kita tukar protein je saja. Puan, boleh ke kalau kita nak tambah sayur-sayuran? Ada sesuai ke kalau nak letak terung ke selain daripada nanas? Boleh kita letak terung, bendir kan. So like macam yang ni kita taruh nenas. So kita dah tak payah taruh air asam sebab dia dah ada masam manis kat situ kan. Okey, baik, dan mungkin dah Puan siap. Dah siap cepat ya. Mungkin Puan boleh kongsikanlah menu lain yang Puan memangnya gemar memasak menggunakan ikan masin. Okey, ikan masin kita boleh buat sambal, lepas tu kita boleh buat masak kari dan lagi satu yang menu istimewa kita boleh buat goreng dengan tauge. Goreng dengan tauge. Okey, goreng dengan tauge pun sedap. Sangat sedap lah untuk kita jadikan menu makan seharian kita kan. Sebab satu menu pun dah kira untuk mencukupi, dah sangat boleh membangkitkan selera kita satu family kan. Ya. Kalau tapi tak semua orang menyukai makanan kering ni disebabkan baunya sendiri. Tapi ada je yang tapi dia ada tak semua ikan masin. Okey, macam ikan masin terubuk pun dia kurang masin juga. Ikan masin terubuk macam tu. Ikan terubuk masin tu saya punya kegemaran Sugi. Kalau goreng memang rangup, makan nasi panas pun okey. Okey, baik Puan Rahimah, mungkin boleh kongsikan laman IG dan Facebook Puan sekiranya ada resepi-resepi lain yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton.
Okey, boleh layari IG Sambal Ikan Bilis Wan. Okey, boleh follow Sambal Ikan Bilis Wan. Ada juga resepi yang ada di situlah. Kalau di FB, di Facebook, Sambal Ikan Bilis Wan juga. Okey, baik, terima kasih Puan Rahimah. Sama-sama. Perkongsian Terima kasih. tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah, kalau kita lihat kepada tetamu-tetamu kita tadi kan, Chef Zam, Puan Balkis, Puan Rahimah, bukan saja kongsikan resepi, bahan-bahan, tetapi juga mengajar kita tips-tips untuk memasaknya. Betul. Jadi kalaulah mungkin ada dalam kalangan anda yang tak suka sangat makan ikan kering ke sotong kering, bolehlah cuba-cuba sebab dia tak selalunya bau ataupun rasanya tak adalah terlalu kuat sebenarnya. Boleh cuba dahulu. Betul? Belum cuba, belum tahu. Ya. Cuba sekarang ni. Okey, baiklah, kami juga ingin berkongsikan kepada anda bahawa platform radio Media Prima, Fly FM, Hot FM, One FM dan Cool FM telah melancarkan inisiatif bersama kumpulan Media Prima di bawah program TV3 Bersamamu. Bersamamu, tanda pagar Kita Jaga Kita, merupakan satu inisiatif untuk membantu rakyat Malaysia dan mengajak pendengar yang memerlukan bantuan untuk menghantar WhatsApp melalui 017-684-6950 dan berkongsi situasi yang dialami oleh mereka. 8 penerima yang terpilih akan diberi bantuan kewangan berjumlah RM200. Ialah ini antara inisiatif untuk kita jaga kita. Betul, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Okey, baik, anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika. Anda bolehlah jenguk-jenguk apa makanan kering yang boleh dimasak untuk masak petengah hari. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Biar ku pucuk hati ini, merawat rinduku sendiri. Korang ada pintu tak? Kalau ada, jom kita buat aktiviti dengan anak-anak. Lukiskan bentuk bulat dalam 4 saiz berbeza. Lepas tu gunting. Bulatan paling kecil, paling banyak mata. Lepas tu korang campak je kat sana. Tara! What? It's my turn. Okay. Kalau awal-awal dulu Sugi, ingatkan TikTok ni remaja-remaja je yang guna. Rupanya ramai yang boleh gunakan dan juga boleh memberi inspirasi, panduan, tips kepada kita semua. Itu saya suka tadi tu yang dia buat guna kertas, boleh buat aktiviti lah bersama dengan kanak-kanak dekat rumah. Macam-macam aktiviti sebenarnya ada untuk kita lakukan. Ini juga antara inisiatif saya kira Kita Jaga Kita supaya kita semua boleh hiburkan satu sama lain dalam situasi pandemik ini. Dan bercakap mengenai hiburan, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Drama istimewa Ayah Anda akan menemui anda setiap jam 9 malam. Ia mengisahkan tentang cabaran yang dihadapi oleh Haji Abdullah apabila tanggungjawabnya sebagai seorang imam kian dipertikaikan oleh orang kampung, termasuklah anak-anaknya sendiri. Apakah konflik atau cabaran yang terpaksa dilaluinya? Sama-sama kita saksikan drama terbaru gandingan hebat Jalil Hamid, Fikri Ibrahim, Fauziah Ahmad Daud, Nur Kiriah dan ramai lagi setiap Rabu hingga Sabtu 9 malam hanya di TV3. Ada pelbagai drama di TV3 yang anda boleh menonton juga untuk mengisi masa anda di rumah. Jadi jangan lupa drama istimewa Ayah Anda setiap jam 9 malam hari Rabu, setiap hari Rabu hingga Sabtu jam 9 malam. Okey, baik Hawa. Kita ada macam-macam lagi untuk dikongsikan, iaitu terutamanya topik untuk hari esok. Tapi sebelum itu, kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Dan kami juga ingin kongsikan kepada anda, ini merupakan bulan dalam bulan Islam, merupakan bulan Zulhijjah. Sama-sama kita melakukan amal ibadah. Semoga ibadah kita diterima Allah dan pahalanya berlipat kali ganda. Terutamanya kalau kita lihat perkongsian di laman media sosial 10 hari terawal bulan Zulhijjah, banyak pahala dia. Dan sama-samalah kita mengajak insan-insan yang lain untuk sama-sama kita beribadah. Baiklah, kami juga ingin kongsikan kepada anda untuk jangan lupa saksikan dokumentari istimewa mengenai haji Zulhijjah Menggamit Rindu bermula pada 11 Julai 2021 sehingga 22 Julai 2021 di TV3. Dan waktu siarannya adalah 6 petang hingga 7 petang pada hari Isnin hingga Sabtu dan 4 hingga 5 petang pada hari Ahad. Baiklah, ayuh kita saksikan bingkisan ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Zulhijjah Menggamit Rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. hayya 'alal falah. Okey, baik Hawa. Kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Tapi saya sempatlah juga nak baca komen-komen anda. Ramai yang banyak komen hari ini. Banyak. Saya kalau boleh saya nak kongsikan juga apa yang penonton setia WHI telah kongsi. Ada yang kata, sedapnya kalau nasi panas makan dengan ikan kembung goreng. Tapi jangan garing sangat katanya. Budu letak, bawang besar potong dadu, perah limau nipis. Orang lalu pun tak perasan. PKP ni makanan kering juga yang sedap. Perkongsian daripada Nur Hayana Fauzi. Ada juga perkongsian daripada Nur Zulaiha Muda berkata resepi abahnya. Resepi abah tenggiri masin cili bara. Bahan asasnya ikan tenggiri masin, cili api, telur, bawang, limau dan sesuai dimakan bersama dengan nasi atau bubur dan boleh dijadikan paste. Banyak macam-macam lah ada perkongsian anda. Jadi terima kasih kepada anda yang berkongsi resepi bersama dengan kami. Lain kali boleh kongsikan gambar yang anda pernah masak juga. Kalau gambar nampaklah lagi menyelerakan. Sambil-sambil kami baca komen tu boleh lihat apa yang anda masak hasilnya. Sebenarnya kan bila cakap pasal makan semua orang suka kan. Cakap telefon sembang dengan kawan nak makan apa memang semua orang suka. Baiklah, jom kita tengok balik resepi-resepi yang dikongsikan pada hari ini kepada anda yang terlepas tadi melihat perkongsian daripada tetamu-tetamu kita. Anda boleh tengok selepas ini di YouTube. Anda boleh search Wanita Hari Ini. Anda boleh tengok balik menu-menu yang dikongsikan. Antaranya yang ini adalah nasi goreng pekasam. Pekasam ni bukan saja boleh dibuat lauk, boleh juga dicampur menjadikan nasi goreng. Itu dia. Cukup berselera kalau tengok waktu tengah hari ni. Ya, betul tu. Dan bagi anda yang mungkin ingin mencuba resepi-resepi baru, tadi ada dikongsikan oleh Chef Zam tadi, tahu bunga ikan kering. Cukup lain resepinya dan cara nak buat dia pun cukup kreatif. Ini dia kami sekali lagi kongsikan bersama dengan anda. Menggunakan tahu kering, udang kering dan mungkin sangat mudah bagi sesetengah orang. Mungkin bagi yang tak pandai masak sangat rumit sedikit. Tapi apa pun macam Chef katakan tadilah, kita cuba 5-6 kali kita cuba dah kita pandai buat. Lepas tu kita dah jadi pro. Tak bolehlah baru sekali dah kecewa tak dapat hasil macam Chef kan. Tapi apa yang saya suka tentang resepi di Sugi sebab bahan-bahannya yang mudah didapati. Kalau ke kedai runcit kan, ke kedai-kedai sebenarnya mudah saja didapati. Dan tadi Chef juga berkata yang memasak ni adalah satu terapi. Jadi sewaktu PKP ni mungkin anda juga bolehlah jadikan aktiviti memasak ni satu terapi. Kalau hujung minggu hari tu kami dah berkongsi aktiviti masak-masak bersama dengan anak anda. Ini juga antara mungkin menu-menu
yang boleh anda libatkan bersama dengan anak-anak anda. Ya, berselera betul tengok tahu ni kan. Dan pastinya kalau kita tengok perkongsian Syifa tadi, makanan kering ni sedap-sedap juga, tapi apa-apa pun yang kita makan ke lakukan memang kena bersederhana. Jangan lebih-lebih sebab ada kesan kepada kesihatan. Yang paling penting pastikan seimbang. Saya ada baca satu buku Ikigai nama dia. Masyarakat di Jepun ini mereka setiap kali makan pastikan ada macam-macam warna. Buah pun macam-macam warna. Misalnya kalau kita makan terung, makan brokoli, makan labu, warna pun pelbagai dan itu bagus untuk kesihatan. Tapi bukanlah makanan segeralah, makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang penting orang kata selalu you have to have a balance. Kena seimbang. Apa pun yang kita makan ataupun apa jua yang kita lakukan kena ada moderation. Pastinya. Okey, baik. Itu berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Apapun kami harapkan anda telah pun dapat inspirasilah untuk masakan menggunakan makanan kering. Esok Hawa, kita ada satu topik yang amat perlu diberi perhatian sekarang ini, terutamanya kerana topik ini tengah tular. Satu isu yang tengah tular dan bagi saya bila kita bercakap mengenai kanak-kanak memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian yang lebih, apatah lagi kanak-kanak istimewa, kanak-kanak yang kurang berupaya. Tetapi apa yang berlaku yang amat menyedihkan adalah penderaan kanak-kanak, terutamanya penderaan kanak-kanak OKU. Dan itulah yang akan dibincangkan esok di Wanita Hari ini, penderaan kanak-kanak dan OKU. Suarakan pendapat anda di Facebook kami WHI TV3. Baiklah, sekian sahaja untuk hari ini. Saya Hawa Rizwana dan Sugita undur diri dahulu. Di mana juga anda berada, jaga SOP sepenuhnya. Terima kasih. Bye-bye. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,